Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Tahir serta rekan-rekan seperjuangan. Tajuk pembentangan kami adalah huraikan isu-isu alam sekitar terkait dengan sisa pepejal. Saya Vedalin akan memulakan pembentangan tentang definisi alam sekitar. Ruzian Markom dan Norizan Hasan pada tahun 2014 mengatakan bahwa manusia dan alam merupakan dua komponen utama yang saling memiliki kebergantungan dalam ekosistem kehidupan manusia. Kedua-duanya telah diwujudkan bersama dan saling berkaitan dalam mewujudkan keseimbangan semula jadi. Alam sekitar merupakan komponen alam semula jadi yang terdiri daripada tumbuhan, haiwan, landscape, dan sebagainya. Alam sekitar juga dikenali sebagai ekosistem tenaga hijau, yaitu ekosistem kehidupan digambarkan melalui hubungan antara manusia, haiwan, dan tumbuhan, serta peranan dan kesannya kepada kehidupan. Menurut Datuk Profesor Dr. Azizan, pada tahun 2019, alam sekitar merujuk kepada keadaan alam sekeliling atau keadaan kawasan di sekeliling suatu tempat yang merangkumi semua sistem sokongan di dalamnya, yaitu manusia, haiwan, tumbuhan, serta hidupan seni seperti bakteria, virus, dan mikroorganisme lain. Alam sekitar penting dalam memastikan manusia dapat meneruskan kehidupan yang berkualiti. Sekiranya salah satu mengalami bencana kepupusan, kemungkinan risiko keseluruhan ekosistem akan musnah adalah tinggi. Keadaan ini sekiranya kesadaran terhadap penjagaan alam sekitar sangat rendah dalam kalangan masyarakat, sudah tentulah kelestarian alam sekitar akan terjejas. Dalam kajian alam sekitar bersifat konvensional, para saintis menyatakan bahwa setiap komponen alam sekitar adalah saling berkait rapat antara satu sama lain. Pada zaman modern ini, kemerosotan alam sekitar terkait dengan sisa pepejal menyebabkan kekotoran berlaku kepada alam sekitar. Ianya telah mencetuskan kebimbangan dalam kalangan masyarakat seluruh dunia. Hal ini karena kehidupan manusia dan hidupan yang ada di muka bumi ini memerlukan sokongan secara langsung daripada alam sekitar. Seterusnya kita beralih pula kepada isu-isu alam sekitar terkait dengan sisa pepejal. Peningkatan dalam proses pembangunan dan ekonomi Malaysia dilihat memberi pengaruh kepada pertambahan sampah atau sisa pepejal yang dihasilkan oleh masyarakat. Fenomena pertambahan jumlah penduduk dunia dilihat mampu mendatangkan masalah kepada longgokan sampah atau lebih dikenali sebagai longgokan komposisi sisa pepejal. Sisa pepejal seperti yang kita sedia maklum adalah terdiri daripada bahan buangan seperti kertas, plastik, kaca atau seramik, tin aluminium, sisa elektrik, bahan pabrik, sisa baki makanan, dan sebagainya. Antara isu-isu alam sekitar berkait rapat dengan peningkatan sisa pepejal yang tinggi setiap hari ialah seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Menurut OS Khairul Maini pada tahun 2008, pembuangan sisa-sisa pepejal yang tidak terkawal ini adalah mampu memberi impak kepada 4 komponen utama alam sekitar, yaitu udara, air, tanah, dan biologi. Menurut berita harian online 30 Agustus 2016, isu kualiti air sungai sangat teruk di kebanyakan sungai mengalami pencemaran akibat dijadikan tapak tanpa izin pembuangan sampah sarap. Sungai Lembaklang dinyatakan sudah menjadi tempat buangan sisa domestik, menyebabkan pihak berkuasa tempatan terpaksa membelanjakan dana yang besar untuk mengangkut ratusan ton sampah sarap dari dalam sungai bagi tujuan pelupusan. Keadaan air sungai yang kotor menyebabkan pencemaran sungai semakin serius dan kawasan berhampiran penempatan penduduk mengalami gangguan bau busuk yang menjijikkan. Keadaan bau busuk berpunca daripada bahan buangan sisa pepejal turut mempengaruhi kualiti udara sehingga memberi impak berlakunya pencemaran udara. Aktiviti pembakaran terbuka sering berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah
Keadaan ini mendorong kepada terjadi masalah udara yang kotor, sehingga menjejaskan kesehatan manusia, khasnya pada bagian sistem pernafasan. Haiwan pula akan berada dalam keadaan terancam disebabkan udara kotor memasuki paru-paru haiwan. Tambahan pula, keadaan tersebut semakin berada pada tahap serius setibanya musim panas, sehingga mampu menyumbang terjadinya jerubu. Seterusnya, isu kepupusan fauna juga merupakan salah satu isu alam sekitar yang berkait rapat dengan sisa pepejal. Menurut berita harian online 5 Jun 2018, pencemaran sisa plastik di lautan merupakan isu besar yang membahayakan hidupan laut serta kesannya kepada kesehatan manusia. Berjuta-juta plastik dihasilkan setiap hari yang dibuang ke tapak pelupusan sampah atau hanyut ke laut. Selain itu, berlaku juga perubahan landscape di suatu kawasan akibat longgokan sisa pepejal buangan yang mampu menjejaskan kualitas tanah. Menurut Muhammadisa Hashim et al. 2011, sisa-sisa pepejal yang merupakan bahan buangan domestik penduduk menyebabkan tanah menjadi rosak dan kurang berkualitas. Tanah juga menjadi tercemar akibat sisa pepejal seperti sampah yang dibuang ke atas tanah. Mikroorganisme, bakteria, dan virus juga mudah membiak, menyebabkan wujudnya berbagai jenis penyakit. Sisa pepejal seperti plastik pula adalah tidak melalui proses biodegradasi, menyebabkannya sukar untuk terurai. Hal ini menyukarkan tumbuhan untuk hidup dan membesar dengan subur. Longgokan sisa pepejal di beberapa tapak buangan yang tidak terurus akan menyakitkan mata memandang dan membawa image negatif kepada pelancong yang berkunjung ke Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Mila Chun. Saya daripada Geografi HK18. So hari ini saya akan bentang cara menangani isu. Yang pertama adalah Akta Kualiti Alam Sekitar. Tujuannya adalah penghalangan, pengurangan dan pengawalan pencemaran dan bagi meningkatkan kualiti alam sekitar. Akta ini telah ditubuhkan pada tahun 1974 seperti yang kita semua tahu. So yang kedua adalah Akta Kerajaan Tempatan. Okey, Akta Kerajaan Tempatan ini adalah untuk memastikan kebersihan kawasan bandar dan menyediakan perkhidmatan pembersihan bagi memindahkan sisa dalam kawasan operasi masing-masing. Okey, yang ketiga adalah Akta Perancangan Bandar dan Desa. Okey, Akta Perancangan Bandar dan Desa ini adalah untuk membantu pihak perancangan tempatan yang berfungsi sebagai menyediakan draft perancangan struktur yang mana ianya menyediakan langkah-langkah dalam mempertingkatkan persekitaran fizikal dan komunikasi. So yang keempat adalah program alam sekitar. Okey, program alam sekitar ini ada pendekatan kerajaan ke arah program komprehensif bagi mengemukakan isu-isu alam sekitar. Okey, program alam sekitar ni pada tahun telah dilaksanakan oleh Jabatan Alam Sekitar pada tahun telah dilaksanakan oleh Jabatan Sekitar yang seperti kita tahu Jabatan Alam Sekitar telah ditubuhkan pada tahun 1974. So program tersebut adalah untuk memastikan pelaksanaan dalam jangka masa panjang dan meningkatkan kualiti kehidupan. Okey, mereka telah membuat polisi ini adalah untuk bagi mempromosikan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya melalui pembangunan alam sekitar yang menyeluruh dan berterusan. Objektif ini adalah untuk mewujudkan kebersihan, selamat, sihat dan produktif untuk jenis sekarang dan akan datang. Yang kedua adalah bagi memelihara sumber-sumber menjadi negara yang unik, berbagai warisan budaya melalui pelibatan oleh semua golongan secara efektif. Yang ketiga adalah untuk mempromosikan gaya hidup, corak penggunaan dan pengeluaran ekosistem, prinsip pembangunan berterusan. So yang terakhir adalah kesimpulan. Okey, kesimpulannya adalah pihak yang bertanggungjawab dalam mengendali sisa mula perlu menyedari dan mengakui maklumat penting program ini adalah untuk memelihara sumber dan tenaga dan juga untuk mengurangkan pencemaran yang berpunca dari sisa pepejal. Bagi menyelesaikan isu pengurusan sisa pepejal pembandaran, satu pendekatan holistik diperlukan.
Okey, pendekatan ini akan menggabungkan semua elemen dalam pengurusan sisa pekerja kerana operasi dalam mana-mana sistem pengurusan sisa adalah saling berkaitan. Ia adalah termasuk dalam elemen pendidikan kesedaran awam yang akan membawa kesan kepada keupayaan penghasilan semula beban atau menghasilkan kompos yang boleh dipasarkan. Tujuan ini adalah tujuan penggunaan pendekatan holistik ini adalah bagi memastikan pencapaian cemerlang masyarakat yang berterusan. So ini adalah rujukan saya menangani isu sosial dan kesimpulan. Sekian, terima kasih. Itu sahaja dari saya sendiri. Itu sahaja dari kumpulan kami, kumpulan 10. Sekian, terima kasih.